Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi program kita penerangan berkenaan dengan tajuk buku yang kita bincangkan, satu risalah, satu kitab yang bertajuk Idul Adha menurut Hari Arafah adalah syariat Allah yang membawa kepada kesatuan ummah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah bincangkan semalam bagaimana takrif kepada Hari Arafah. Takrif kepada Hari Arafah yang telah pun kita sebut secara panjang lebar dalam perbicaraan kita semalam, dan jelas menunjukkan kepada kita bahawa yang disebut sebagai ittifaq empat mazhab adalah Yaumul Arafah. Hari Arafah itu hari yang mana kita kena ikut imam ataupun kena ikut ulul amri di tempat yang mana adanya negeri Arafah tersebut. Adanya negeri Arafah itu di Makkah Al-Mukarramah. Dan kita telah sebut semalam bahawa ijtihad yang diselesaikan oleh imam, oleh pemimpin ataupun kita panggil oleh ulul amri itu adalah satu perkara yang kita kena lihat daripada sudut daripada sudut yang secara ilmiah. Bukan kita lihat dengan sudut hawa nafsu, tapi kita lihat daripada sudut ilmiah. Lalu kita terima pandangan yang dikeluarkan oleh ulul amri berdasar kepada manhaj ataupun berdasar kepada cara ahli sunnati wal jamaah di dalam menerima pendapat ataupun mengangkat perkara-perkara khilaf yang berlaku tersebut. Baik. Pada malam ini kita akan berbincang lagi berkenaan dengan ta'rif daripada sudut ta'rif Idul Adha. Idul Adha. Yang mana Idul Adha ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu daripada sambutan umat Islam di seluruh dunia lah. Umat Islam di seluruh dunianya menyambut Idul Adha. Dan itu merupakan salah satu daripada hari yang besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat Islam. Hari-hari ini merupakan satu perkara yang dipilih oleh Allah Taala. Hari ini, hari-hari dalam kalender Islam ni, dua je hari besarnya. Itu Aidil Fitri, Aidil Adha. Cuma kita tambah hari-hari yang lain. Ya, kadang-kadang kita tambah hari-hari yang lain itu bercanggah dengan sunnah Nabi kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita tambah hari-hari tersebut ada nas daripada hadis Nabi SAW. Jadi memperingati hari-hari ini kita kena jangan adakan ibadah-ibadah yang tertentu untuk hari-hari tersebut. Nah, contohlah kalau saya tengok orang-orang yang ambil kesempatan dia puasa menolak bala lah macam-macam. Zikir menolak bala, zikir munajat menolak bala, macam-macam perkara yang dia buat. Dia buat satu majlis khas untuk perkara tersebut. Ini semua tidak bersumberkan pada hadis Nabi. Bala bencana banyak lagi berlaku pada zaman Nabi SAW.
Sebab tu Nabi ni dia ajar kepada umat dia ni benda yang ringkas, padat dan menjadi sunnah, menjadi pahala. Daripada kita duk baca, orang tanya saya, ada bacaan-bacaan yang dibaca oleh kita lah, yang tersebar dalam YouTube, tersebar dalam WhatsApp dan sebagainya. Bacaan-bacaan yang disebut sebagai menolak bala yang berlaku. Menolak bala yang berlaku. Menolak musibah yang berlaku. Contohnya COVID yang mari pada hari ini. Jadi dia pun rekalah bermacam-macam bacaan yang mana bacaan tersebut tidak ada dalam nas dan hadis Nabi SAW. Baik. Apabila kita ajar kepada masyarakat benda-benda begini, bermakna kita telah membawa masyarakat itu sendiri jauh daripada sunnah Nabi SAW. Itu perkara yang amat-amat malang. Amat malang dalam kehidupan kita bila kita tak boleh nak heret masyarakat ni duduk bersama ambil pelajaran daripada pelajaran sunnah Nabi SAW. Amat malang hidup kita. Kita sebagai seorang yang berpegang kepada agama dan berpegang pada sunnah Nabi SAW, mesti wajib kita ajak masyarakat dan wajib kita ajak masyarakat ni balik kepada ajaran Rasul, ajaran Nabi SAW. Kerana soal nak tolak bala ke tolak apa ke, semua perkara-perkara tersebut telah pun diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Contohlah daripada bacaan-bacaan yang orang duk buat, yang orang duk buat contoh. Orang duk baca benda-benda yang tidak ada nas. Kita kata baik kita baca benda yang ada nas. Allahumma na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu benda-benda yang ada nas daripada hadis Nabi SAW. Jadi kebanyakan kita ni yang malangnya suka membaca benda yang tidak ada nas. Suka beramal benda yang tidak ada nas dalam satu perkara. Jadi kalau satu perkara tu benda yang telah ada nas, satu perkara tu benda diajar Nabi, maka tidak perlu lagi kita baca bacaan-bacaan yang lain selain daripada ajaran Nabi kita SAW. Baik. Begitu juga saya sebut zikir munajat, tolak bala lah apalah. Boleh nak buat nama tu boleh. Tapi jangan adakah bacaan-bacaan tertentu dah kita namakan ia sebagai agama. Itu satu benda yang malang hidup kita. Sebab apa? Sebab ajaran Nabi telah ada dalam bab menolak bala, dalam bab tak bermusibah, kunut nazilah ke apa tu semua ajaran Nabi SAW. Menolak wabak dan bala. Bila wabak dan bala ni ada tak zaman Nabi? Ada. Peperangan. Zaman Nabi ada peperangan, tetapi tidak ada lagi zaman Nabi SAW. Para sahabat buat majlis khas, munajat sempena nak kemenangan dalam peperangan. Tidak ada. Jadi benda-benda tu semua adalah benda-benda yang kadang-kadang kita nampak dia macam agama, tapi sebaliknya benda tu benda yang reka. Baik, bila kita sebut benda tu benda yang reka, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang direka oleh manusia ni tidak diberkati oleh Allah. Dan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena faham. Konteks tu konteks kita kena faham dengan betul dan kita faham dengan jelas. Baik. Kita tengok ta'rif Idul Adha di sini. Terbalik pada tajuk kita. Ta'rif Hari Raya Idul Adha yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selaras dengan ta'rif Hari Arafah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal adha yaumu tudahhin nas, wa fi riwayatih yaumu yudahhuna. Tu dalam Sahih Bukhari. Nabi sebut bahawa hari Arafah Aidul Adha adalah hari yang orang ramai menyembelih binatang korban, iaitu hari nahar. Nombor 2, sabda Nabi SAW, wal adhu yaumu yudahhil imam. Itu juga boleh tengok dalam hadis Nabi SAW, akhrajahul Baihaqi wa isnadul sahih. Kata dia, dan hari Aidul Adha adalah hari yang imam berudhiyah, ni maknanya berkorban binatang ternakan. Dalam menerangkan hadis ini, dia sebut At-Tirmidzi dan sebahagian daripada ulama mentafsirkan hadis ini bahawa berpuasa dan hari raya hendaklah bersama jamaah, iaitu yang diketahui oleh imam dan orang ramai.
terutama jamaah hujjaj bersama imam yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Jangan sampai orang ramai di Mekah sedang menyembelih binatang dan sedang berudhiyah di hadapan mata kita, di pentah-pentah sembelihan, di tempat-tempat sembelih, sedang kita di rumah masih berpuasa hari Arafah. Atau sebaliknya, kerana kononnya tidak nampak anak bulan di negeri kita. Baik. Hadis-hadis yang menjelaskan ta'rif nabawi bagi Idul Adha adalah sama daripada segi sirah dan bentuk dengan hadis-hadis menjelaskan ta'rif nabawi bagi hari Arafah, di mana keduanya membawa konsep penyatuan ummah berdasar kepada maqasidus syar'iyyah. Baik, yang pertama sekali, ta'rif Idul Adha adalah hari yang mana kita menyembelih binatang korban. Hari kita menyembelih binatang korban. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut berkenaan dengan hari menyembelih binatang korban ini, pernahlah terjadi pada kemana ketika orang di Mekah telah pun berhari raya, ataupun orang Mekah telah pun sambut hari raya, kita kata, tapi kita di sini masih lagi berpuasa pada hari Arafah. Jadi, macam mana perkara tersebut berlaku? Perkara tersebut seolah-olah tidak membawa kepada penyatuan ummah dalam segi konteks nak mengikut hari Arafah ini. Sedangkan kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW ni, dia jelas dah takrif. Sama dia takwih sirah bentuk hadis menjelaskan hari Arafah tu dia lebih kurang. Konsepnya lebih kurang. Konsepnya lebih kurang. Pemahamannya lebih kurang. Huraian ulama berkenaan dengan itu juga pun lebih kurang juga. Jadi apabila perkara tersebut berlaku depan mata kita, yang mana kadang-kadang kita dia tak mahu ikut orang lain, kadang-kadang berlaku lagu tu dah. Dia tak si ikut orang lain. Dia nak ikut dia saja. Tak boleh begitu. Kita kena ikut, dia panggil ulul amri dalam masalah tersebut. Kerana ulul amri yang menetapkan perkara tersebut, dan ulul amri dalam masalah wukuf, masalah apa ni, sebagaimana yang telah pun saya sebut, iaitu ulul amri dalam masalah siapa dia? Ulul amri dalam masalah ni itu kerajaan Saudi, yang mana dia yang menetapkan bila berlakunya, nak wukuf bila, nak melontar bila, itu kerja dia. Lalu kita ikut dia je. Kita hari raya di sini kadang-kadang dengan alasannya tak nampak anak bulan. Memang anak bulan tu tak nampak kadang-kadang. Jadi dia nampak ke tak? Tak kira lah sebab dia nak menetapkan hari Arafah tu di tempat dia, sebab tempat dia ada Arafah. Arafah ni bukan duduk di tempat kita. Nah, kena faham dengan baik benda tu dah. Kena faham dengan baik. Baik. Menurut setengah ulama menyatakan bahawa asal hadis itu ditujukan kepada orang yang berada di Mekah Mukarramah, yang selaku ummul qura, ikutan kepada umat Islam di seluruh dunia. Baik. Kenyataan amalan ulama, sahabat dan tabi'in. Baik. Dalam membenarkan pengertian tersebut terhadap sunnah qauliyah Rasulullah SAW itu, marilah kita menyaksikan beberapa kenyataan amali dan sedikit pelaksanaan para sahabat dan tabi'in, di antaranya yang diriwayatkan daripada Masruq, Masruq, ia berkata, baik, bismillah. Ja'an Masruq, ia berkata, kata dia, dalam membenarkan pengertian tersebut terhadap sunnah qauliyah, dia sebut, aku pernah masuk berjumpa Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin kita, salah seorang daripada ummahatul mukminin, pada hari Arafah. Aku masuk berjumpa, kata dia, pada hari Arafah. Baik. Yang zahirnya bukan di padang Arafah, maka beliau berkata kepada keluarga. Yang zahirnya bukan di padang Arafah lah, maka beliau berkata kepada keluarganya, angkatkan makanan
dan minuman. Minuman-minuman manusia, biar banyak kepada Masruq yang tidak berpuasa pada hari Arafah ini. Masruq berkata, aku berkata, sesungguhnya tidaklah menahanku daripada berpuasa pada hari ini kecuali aku takut bahawa hari ini adalah hari nahar, Idul Adha, yang haram berpuasa padanya. Baik, lalu Aisyah menjawab untuk penjelasan kepada kesamaran yang ada pada Masruq tadi, dikata dengan katanya, An-nahru yaumu yanharun nas wal fitru yaumu yuftirun nas. Maksudnya hari nahar, korbanlah hari orang ramai berkorban padanya, dan hari raya ialah hari yang orang ramai berhari raya padanya. Tetapi hari ini adalah hari semua orang di Arafah, tidak korban pun. Kenapa kamu ragu-ragu untuk bersiam Arafah padanya? Ini salah satu daripada contoh yang diberikan oleh tuan penulis kitab kita ni, Dr. Ismail Lutfi. Dia sebut berkenaan dengan hari Arafah ni. Yang pertama sekali dia kata, Idul Adha ni, dia kata ada cerita zaman dulu. Apabila orang duduk sibuk berwukuf di Arafah, ada orang yang awal raya sehari dia tidak berpuasa kerana dia takut. Takut-takut hari itu tu hari dia panggil hari nahar, hari raya. Lalu dia pun raya dululah, mungkin gitulah dia raya dulu. Tapi dia kata, aku takut sebenarnya tidaklah menahanku daripada berpuasa pada hari ini kecuali aku takut bahawa hari ini hari nahar, hari Idul Adha maknanya, yang haram berpuasa. Lalu Aisyah menjawablah. Aisyah sebut, Aisyah ni bukan main-main punya orang cerdik. Orang cerdik. Kita je kadang-kadang menggambarkan Aisyah ni macam budak-budak kerana kita duk mengaji lagu tu. Yang kadang-kadang kita mengaji sirah ni kita tidak ambil lengkap. Kita tidak ambil lengkap, kita tidak kaji dengan baik sirah kita tu, yang menyebabkan nampak banyak riwayat-riwayat Syiah yang bercampur dalam sirah-sirah para sahabat dan juga sirah ummahatil mukminin, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha, ummahatil mukminin yang kita sayang ni lah. Kebanyakannya kadang-kadang dia pergi cerita benda-benda yang mengarut berkenaan dengan Aisyah. Lalu cerita-cerita yang mengarut itulah yang masuk dalam telinga anak-anak kita daripada kecil lagi. Cerita-cerita yang tidak ada sandaran tu kadang-kadang masuk telinga anak kita daripada kecil lagi. Itulah yang saya rasa boleh membawa kepada kita kurang nampak Aisyah ni hebat. Jangan Aisyah ni seorang yang hebat. Hebat. Orang yang dibenci oleh Syiah ni, Aisyah radhiyallahu anha, salah satu daripada ummahatil mukminin yang kita sayang. Kebanyakannya kadang-kadang orang tu dia nampak Aisyah ni macam suka buat perangai. Dia nampak Aisyah ni gitu. Memanglah Aisyah ni hidup dia sangat sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kasih sayang yang amat sangat. Amat sangat dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu dia pun tegurlah, dia kata pada hari nahar ialah hari raya orang ramai berkorban padanya. Kenapa kamu ragu-ragu untuk bersiam hari Arafah padanya? Sebab apa kamu ragu-ragu untuk bersiam? Maknanya untuk kamu puasa pada hari Arafah hari ini, kenapa kamu ragu-ragu lagi? Sepatutnya kamu tak payah ragulah. Sepatutnya gitu. Sebab apa? Sebab hari ini semua orang berpuasa. Mau nak ragu apa lagi? Baik. Mengenai dengan hadis ini, ada takrif dia. Berkata Ibn Rajab, dia kata sesungguhnya hari Arafah ialah hari yang orang ramai berhimpun bersama imam untuk waktu di Arafah padanya. Dan hari nahar adalah hari yang orang ramai berhimpun bersama imam untuk berudhiyah padanya, itu berkorban. Kalau tidak begitu, maka hari itu bukanlah hari Arafah dan bukan pula hari raya Idul Adha. Sekalipun menurut bilangan hari bulan Zulhijjah ialah hari yang ke-9 ataupun ke-10. Baik. Ini bermakna penyelesaian kepada hari ini itu ulul amri. Saya telah sebut semalam bahawa kita kena ikut hari Arafah yang ditetapkan. Hari Arafah ditetapkan. Oleh kerana Arafah tu saya sebut ada di Mekah.
Arafah tu ada di Saudi. Jadi kita kena ikut sebab Arafah tu tempat dia. Dia pun tengok anak bulan bila hari Arafah. Lalu kaedah melihat anak bulan kalau kurang satu kena tambah apa semua tu kena kaji balik ijtihad tu. Sebab kita nak suruh sekali. Sebab tu tajuk kita dalam buku ni iaitu membina kesatuan ummah. Maknanya kita boleh bersatu dalam bab ni. Kalau berdasar kepada beberapa pandangan ulama ni. Contohnya tadilah Ibnu Rajab sebut secara terang-terang lah. Dalam bab ni bahawa hari tersebut merupakan hari yang mana orang ramai korban, orang ramai berpuasa hari Arafah. Orang ramai korban hari Aidil Adha. Jadi kita nak menyalahi orang ramai dalam bab ni dalam keadaan kita sendiri tidak ada hujah dalam bab tu, jadi itu masalah. Itu masalah yang berlaku. Baik. Allahu Akbar. Hadis Ummahatil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini amatlah jelas menggalakkan dan juga menekankan umat Islam supaya bersatu padu dan berhimpun pada hari Arafah dan Idul Adha di bawah pimpinan imam para hujjaj, dan jangan berpecah belah dan jangan berselisih pada hari yang mana para hujjaj di pada Arafah kecuali sangat uzur ataupun darurat sahaja. Kerana syariat Islam adalah syariat yang mana menyempurnakan, bukan mengurangkan. Walaupun betul pada sisi orang tu apabila berlawanan dengan imam yang memimpin orang ramai di padang Arafah sebagaimana Nabi sebut, maka fahaman ini adalah fahaman yang sikit, dan sikap Aisyah radhiyallahu anha yang sedemikian itu adalah fahaman para sahabat kesemuanya. Kerana itulah tidak ada para sahabat yang menyalahi sama sekali. Mengenai hari raya Aidil Adha, berkata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, hari raya yang kedua itu dari Adha, sembelihan, terjatuh pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu hari yang mengiringi hari Arafah. Hari yang mengiringi hari Arafah. Al-Imam Syafi'i mengikatkan hari Aidil Adha dengan hari Arafah, iaitu hari yang mengiringinya. Manakala hadis Nabi SAW mengingatkan hari Arafah dengan kenyataan amal wukuf para hujjaj di padang Arafah, sama ada hari itu dikira hari yang ke-8 ataupun hari ke-9 ataupun di sejumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Baik, dalam masalah ni kata Dr. Ismail Lutfi ni, dia kata kalau kita tengok pada hadis Aisyah tadi, bahawa terang dan jelas bahawa hari Arafah ini ditentukan oleh imam yang mana dia yang menguasai negeri yang mana adanya Arafah tersebut, dan orang ramai semua pakat wukuf pada hari itu. Dan berdasar kepada pendapat Imam Syafi'i pula, dia kata bahawa hari Aidil Adha adalah hari yang mengiringi hari Arafah. Maknanya apabila ada hari Arafah di Saudi ditetapkan oleh pemerintah ataupun ulul amri Saudi, maka kita kena ikut dia lah. Kerana Arafah tu berada pada tempat dia. Itu daripada sudut hari Arafah ni. Kalau sudut hari raya puasa, berlainan pendapat tu adalah pendapat yang berbeza pendapat tu adalah benda yang sama. Benda yang tidak boleh ditolak. Contoh hari ni kita raya, esok kawan tu raya. Masing-masing pakat tengok anak bulan. Tetapi kalau Aidil Adha diikat dengan ibadah haji dan diikat dengan hari Arafah berdasar kepada hadis Nabi ni, maka Imam Syafi'i kata hari yang mengiringi lepas pada hari Arafah, maka itu adalah hari kita berkorban. Alhamdulillah pada tahun ni kerajaan Saudi mengeluarkan kenyataan bahawa hari wukufnya hari pada 19 hari bulan bersama 9 Zulhijjah, maka 20 tu raya. Maka kalau ada negara yang raya 21, 22, maknanya dia mungkin adalah pendapat dia. Mungkinlah ada pendapat dia. Tapi dalam perbincangan kita ni, kita nak supaya umat tu tak bergaduh dalam masalah dan tak berkelahi. Bila umat tak bergaduh, tak berkelahi, kalau kita rujuk pada pendapat Imam Syafi'i, diikat hari raya Aidil Adha dengan hari Arafah. Itu kenyataan Imam Syafi'i. Orang wukuf
itu adalah hari Arafah. Bila orang raya haji di sana, kita kena ikut dia. Sebab ibadah-ibadah haji itu dimari di situ. Orang buat haji. Orang korban pun di situ. Orang Arafah pun di situ. Orang melontar pun di situ. Maka semua tarikh-tarikh itu ditetapkan oleh ulul amri yang menjaga kawasan itu. Baik. Dia kata demikianlah ta'rif Nabawi bagi hari Aidil Adha. Dengan itu kalau umat Islam mengikut pemimpin di kalangan umat Islam, itu pemimpin yang menjaga tanah Arafah itu, nescaya kita akan dapat satu kata sepakat, itu kesatuan ummah. Maka peluang bersalahan mengenai hari Aidil Adha juga adalah tertutup di hadapan kita dikata, iaitu penegasan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang mengikat Aidil Adha dengan hari yang mengiringi hari Arafah, yang mana para hujjaj bersama imam sedang wukuf di padang Arafah. Itu takrifan yang boleh kita dapat daripada malam ini. Iaitu mazhab Syafi'i sendiri pun sebut begitu. Sebut hari Aidil Adha adalah hari yang mengiringi hari Arafah. Lalu kita nak tetap hari Arafah tak boleh. Sebab kita tidak ada Arafah di sini. Tidak ada Arafah. Arafah tu di Mekah. Bila Arafah di Mekah, kita kena tengok keputusan kibarul ulama, keputusan ulul amri di Mekah tu, hari Arafah masa ni. Lalu kita pun ambil masa tu sebagai masa untuk kita berpuasa dan masa untuk kita mengerjakan ibadah korban pada 10 Zulhijjah. Baik. Macam mana dia kata penentuan daripada sudut hari Arafah dan Aidil Adha ini? Sepakat dia kata untuk mengetahui hari Arafah, Aidil Adha, bagi amir yang menjaga di Makkah ni melihat anak bulan Zulhijjah. Seperti mana berkata Imam Syafi'i, wasyahadatu fi hilali Dzulhijjah liyastadillu ala yaum Arafah wa yaum al-Eid wa ayyam mina kahiya fil fitri la takhtalifu fi syai'. Ni boleh tengok perkataan Al-Imam Al-Um dalam kitab Al-Imam Syafi'i, Al-Um karangan Al-Imam Syafi'i. Dan penyaksian anak bulan Zulhijjah itu menentukan hari Arafah dan hari Aidil Adha dan hari-hari Mina samalah seperti penyaksian anak bulan untuk Aidil Fitri, tidak menyalahi sedikit pun. Lalu Imam Syafi'i pun sebut begitu juga. Sebut bahawa penentuan untuk ibadah-ibadah haji ni ditentukan oleh amir ataupun oleh orang yang memegang Mekah itu sendiri. Dan kebetulannya kerajaan Saudi yang pegang Mekah ni. Jadi kita bukan nak ikut kerajaan Saudi tu, tapi kita ikut hadis Nabi. Ada orang kata sebab kita ikut kerajaan Saudi bukan baik sangat. Kita tidak komplain dia punya kebaikan, keburukan dia. Tapi kita bahas berdasar kepada hadis Nabi ni. Baik ke dia, buruk ke dia, tu dia punya pasal lah, dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam penentuan ibadah haji ni, dia kena menentukan dengan cara yang ditetapkan Nabi SAW dan dengan cara hadis Nabi SAW. Itu tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Nampak ke tak nampak adalah perkiraan dia tu. Kita nak tengok anak bulan juga boleh, tapi jangan menyalahi penetapan hari Arafah yang ditetapkan. Kerana kita kena ikut dia dalam masalah Aidil Adha. Baik. Maka kalau kita lihat ibadah korban ini adalah satu ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Islam ini, dan umat Islam tidak dikira kesempurnaan iman dia jikalau dia tidak melakukan ibadah yang berbentuk pengorbanan. Sebab semua sekali agama ni dia kena korban. Semua agama ni dia kena korban. Agama Islam kita ni pengorbanan dia pengorbanan yang suci, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Agama lain pengorbanan dia bukan kerana Allah. Ada juga orang korban sembelih lembu tu untuk hantu raya macam-macam lah. Ni perbuatan yang bukan daripada agama Islam. Pengorbanan dalam agama ni korban berdasar kepada syariat Allah Ta'ala. Dan sejarah korban yang pertama ini berlaku di antara kedua anak Adam. Yang mana Allah Ta'ala terima pengorbanan satu, Allah Ta'ala tolak pengorbanan yang satu lagi. Dan berlaku juga pada zaman Nabi Ibrahim AS. Semua itu ta'rif korban yang boleh kita nampak berdasar kepada sunnah Nabi SAW. Yang menjadi masalahnya, apabila kita melekakan ibadah korban ini dengan alasan-alasan yang tertentu. Dalam mazhab Hanafi, ibadah korban ini satu kewajipan.
satu kewajipan. Dan ada juga ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i sendiri sebut bahawa dia sunat tapi dituntut yang amat sangat. Dituntut dikira siapa nak tahu siapa tahap level wajib. Kerana benda itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sunat juga tapi muakkad yang dituntut dalam ibadah korban. Kalau orang duduk di negara-negara mazhab Hanafi ni, kita akan nampak bahawa korban ni sangat meriah. Esok raya malam tu nak pergi cari kambing tu ada lagi. Malam tu nak pergi cari apa ni orang panggil kambing untuk korban, dan dia jual kambing lembu ni dengan harga yang murah-murah. Sebab dia hanya mendapat keuntungan yang sedikit, yang lebih laginya untuk niat untuk orang mempermudahkan ibadah. Dia lain dengan orang Melayu ni. Orang Melayu ni bila dekat korban ni lah harga mahal. Lembu harga 3,000 jadi sekali ganda. Jadi dia ambil keuntungan daripada situ. Dia kira tu menunggang agama juga lah kira tu. Kira tunggang agama juga lah. Kenapa hari lain boleh jual lembu 3,000, hari korban boleh jual 6,000? Adakah sebab lembu hari lain tu nampak gemuknya sama je? Saiznya sama je. Kalau saiz berlainan lain. Belum pada hari korban ni, saiz lembu tu, katakan lembu tu lebih kurang dalam 150 kilo. Tiba-tiba mari korban, lembu tu jadi naik 200 kilo. Kita jual berdasar pada kilo tu lain. Ni lembu duduk kuh situ. Belum raya pun kuh gitu. Lepas raya nak korban pun kuh gitu. Tapi sebab orang nak benda tu, lalu kita angkat harga tu supaya jadi mahal. Itu perniagaannya sebenarnya Yahudi, bukan perniagaan orang Islam. Itu perniagaannya Yahudi. Sepatutnya orang yang ada binatang korban ini, dia bukan ambil keuntungan daripada marinya hari raya ni. Sebaliknya, dia memudahkan untuk orang buat ibadah korban. Memudahkan untuk ibadah korban. Sebab ibadah ni ibadah yang besar. Dah kita mudahkan orang dapat pahala juga. Contohnya kambing, 1,000 harga. Hari biasa harga 800. Hari korban pun kita jual 800. Untungnya untung yang sama. Kenapa? Dengan sebab hari itu untuk kita ambil keuntungan yang berlipat kali ganda, sehingga kan ada orang yang tidak mampu untuk berkorban kerana harga itu naik terlalu tinggi. Ini masyarakat Melayu kena sedar bahawa kita menolong orang melakukan ibadah satu benda yang besar. Sebab itu masyarakat jahiliyah dia sangat seronok menolong orang apabila orang tu mari di Masjidil Haram. Dia beri minum orang minum Masjidil Haram, diimarahkan Masjidil Haram. Dia amat seronok, diri dia ni dia amat suka. Dan dia sebut bahawa aku ni orang baik juga, bukan aku orang jahat. Lawan Muhammad ni aku bagi minum orang mari Masjidil Haram. Aku imarah masjid. Itu benda yang Arab jahiliyah pun suka buat baik. Tiba-tiba kita ni orang nak buat kebaikan, kita pergi naik harga, teruk pada Arab jahiliyah lah. Tu kita takut sekali. Jahiliyah Melayu dia panggil. Jadi kita kena ingat benda tu dah. Kita kena ingat. Kita kena, memang ibadah korban ni besar. Orang yang cakna berkenaan dengan korban ni, dia akan simpan dia punya duit dia untuk korban dia pada awal tahun lagi. Sampailah kepada akhir tahun bulan Zulhijjah. Jadi benda lain dia boleh beli, takkanlah ibadah korban dia tak boleh. Sepatutnya orang sunnah ni, dia kena bersungguh dan dia kena ambil letak di hadapan ibadah-ibadah yang berbentuk sunnah Nabi ni. Kadang-kadang kita lihat orang yang mengaji sunnah tapi tidak melakukan ibadah ini. Sedangkan simple je. Simple je. Benda-benda lain mungkin dia boleh jaga dalam bab sunnah yang lain, dalam bab wirid, dalam bab bacaan, tapi bila mari korban ini, dia tidak boleh melaksanakan ibadah korban. Jadi, sunnah mana yang dia jaga sebenarnya? Kalau dia faham dengan sunnah Nabi SAW dengan besarnya ibadah korban ini, kerana pengorbanan itu adalah benda yang dinilai. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tak pandang daging banyak mana kamu sembelih, darah banyak mana yang mengalir, tetapi yang dipandang oleh Allah Ta'ala adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Taqwa yang ada pada tubuh kamu. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Baik, yang akhirnya saya nak sebut pada perbincangan kita pada malam ini, iaitu kelebihan-kelebihan yang ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada hari Arafah ini. Kita sebut 2-3 perkara dan kita boleh sambung lagi. Dia ada 6-7 perkara semua sekali. Hari Arafah adalah hari yang mana dalam setahun tu hari yang paling mulia dan paling hebat sekali. Hari Arafah adalah semulia-mulia hari dalam setahun itu. Kerana berdasar sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, akhraj Ibn Hibban, yang disebut bahawa wa ma min yawmin afdal indillah min yawmi Arafah. Tidak ada satu hari yang lebih afdal di sisi Allah
melainkan daripada hari Arafah. Berdasar pada hadis tersebut, berkata Al-Imam Al-Baghawi rahmatullah alaih, rahimahullah, Al-Imam Al-Baghawi dan lain-lain ulama mengibaratkannya dan menyebut berkenaan dengan hari Arafah ini, hari Arafah seafdal-afdal hari dalam setahun. Itu merupakan salah satu daripada sabda Nabi dan juga huraian ulama berkenaan dengan hari Arafah. Jadi kita nak buat apa hari Arafah ni? Bagi jemaah para hujjaj, mereka berada pada tempat Arafah tersebut dan mereka berada di tempat itu, tempat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Apa yang mereka perlu buat? Mereka perlu banyak bertasbih, bertahmid dan berdoa dengan doa-doa yang masyhur daripada hadis Nabi SAW. Di tempat kita ni adalah tempat yang mana tidak ada Arafah, tapi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang Nabi sebut itu berpuasa pada hari Arafah. Nah, bukan berpuasa sajalah, tapi memenuhi ibadah-ibadah pada 9 Zulhijjah itu dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah baca Quran, berdoa, berzikir dan sebagainya, supaya memenuhi hari Arafah itu berdasar pada sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam esok kita akan sebut lagi kelebihan berkenaan dengan hari Arafah dan kelebihan hari raya Aidil Adha berdasar pada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi